Okey, dalam video ni saya akan tunjukkan macam mana kalau anda sebagai founder nak rancang strategi keseluruhan sistem ejen anda. Dia mesti bermula dengan big picture ataupun gambaran overview. Sebelum kita rekrut, sebelum kita even nak rekrut orang yang pertama sekalipun, kita dah kena jelas dengan beberapa perkara asas. So ini adalah fundamental ataupun perkara asas yang memang kita dah kena rancang dulu sebelum kita mula rekrut ejen. Okay, jadi ini adalah satu spreadsheet yang akan tolong kirakan bagi pihak anda. Dan mungkin pada peringkat mula-mula ni memang susah nak faham. Jadi saya rakam video ni dengan tujuan supaya dapat terangkan dengan lebih jelas. Apa yang kita nak buat dari sini adalah kita nak kira berapa untung yang kita nak ataupun berapa sales yang kita nak. Berapa sales yang kita nak dan berapakah ejen yang kita perlukan supaya kita capai target sale tersebut. Saya ulang spreadsheet ini bertujuan untuk anda rancang berapa sales yang anda nak daripada jualan ejen dan oleh itu berapa ejen yang anda perlukan. Okay, so dekat sini saya dah tulis ubah kotak kuning saja. So mula-mula ni kita kena set up dan kita cuma ubah apa yang dalam petak kuning. Retail price ni adalah harga anda jual produk kepada customer. Okay, so katakan produk anda pada pasaran customer yang dijual pada customer direct adalah RM70 contoh. Okay, dan katakan anda nak tolak pada ejen harga RM45. Okay, so maksudnya ejen ambil dengan anda harga RM45 dan kilang bagi anda harga RM20. Okay, maksudnya anda ambil dengan kilang harga RM20. Okay, so dia dah kira dah siap-siap. Gross profit anda RM25 dan gross margin anda 55.56%. Okay, so saya ambil ni daripada jualan ejen bukan jualan retail. Sebab ni kita nak kira sale untuk jualan ejen. Okay, so margin ni adalah daripada agent price bukan retail price. Jadi kita mesti ada expenses lain so kita nak kiraan kita tepat. So kita nak tahu expenses kita. So katakan kita ada sewa kedai katakan sewa kedai adalah RM3,000. Okey, katakan gaji kita dan tim kita adalah RM10,000 contoh. Okey, sorry. RM10,000. Okey, dan marketing kita nak spend RM1,000. Biasanya marketing ni kita ambil 10% daripada anggaran sale kita. Okay, lain-lain katakan kos lain lah, kos utility ke, Celcom ke, whatever, Unify dan sebagainya, kita letak 500 contoh. So dia akan automatically kira total COGS. COGS ni maksudnya cost of goods. Total modal yang kita perlukan untuk dapatkan sales RM100,000. So tak sini kita nak target sales RM100,000. Okay. Kita perlukan RM44,000 modal. Sebab apa? Total stock yang kita perlukan adalah 2,222 total stock. So kalau kita ubah sini, katakan saya nak sales saya 200,000 contoh, kita ubah 200,000. Okay, maksudnya saya perlukan 88,000. Sebab saya perlukan 4,000 stock. Okay, faham So 4 ni adalah yang ni darab cost of good ni RM20, dapatlah RM88,000. Harap jelas Jadi kalau kita kira semua expenses ni ada RM113,000. Sale kita estimate RM200,000. Jadi kita ada net profit RM86,000 dan profit margin kita 43%. So ni kiraan asas bisnes kita. Jadi yang kita nak tengok adalah ni nombor ni, net profit margin ni 43% ni okey ke tak? 43 ni okey. Kalau profit margin kita rendah, macam contoh 15% ke 20% ke, yang tu kita cuba nak elakkan. Jadi bila kita nak letakkan harga, kita letakkan harga price pada ejen, retail price berapa, semua ni kita kena ambil kira berapakah nombor yang keluar kat sini. Sebab kalau kita terlalu nipis kita punya profit, company kita tak akan boleh tahan lama. Kita akan tercekik nanti. Tambah-tambah bila kos kita bertambah, mungkin kita perlukan kilang besar satu hari nanti ataupun warehouse besar, kita tak akan mampu kalau margin kita kecil.
Okey, dekat sini pula saya letak sini reward. Biasanya dalam sistem agent ni kita kena allocate beberapa persen untuk reward. Reward agent kita yang bagi jualan yang banyak pada kita. So let's say saya allocate 5%, maksudnya reward kita allocate RM10,000. So reward ni adalah maksudnya mungkin percutian ke Bali ke, percutian ke apa pulau perhentian ke mana-mana lah, untuk reward agent-agent yang memberi impact yang besar pada kita. Jadi dengan anggaran macam ni, dengan anggaran kita nak sale 200,000, kita kena letak berapa target yang kita nak ejen kita jual. So katakan kita nak ejen kita restock dengan kita RM2,000 sebulan. RM2,000 sebulan contoh. Jadi kita perlukan 100 ejen, dia akan kira sendiri. Okey, dan ejen kena jual 44 unit produk sebulan. Sebulan ni, ini bukan per day lah. 44 unit sebulan. Dan untung ejen kalau dia buat 2,000, kalau dia buat jualan sebanyak ni adalah 3,111. Itu keuntungan dia. Dia ambil dengan kita 2,000, tapi dijual pada harga 70 pada customer kan. So untung dia ni kita kira kat sini adalah 3,111. Dan profit dia, net profit dia adalah 1,111. So ni kita nak anggarkan, bila kita letak harga macam ni, ejen kita buat duit tak? Ejen kita happy tak dengan margin yang kita bagi dia? Semua ni kita kena faham dan ambil kira. Jadi saya harap ringkasan daripada video ni anda boleh gunakan untuk rancang macam mana anda nak letakkan pricing, nak letakkan harga, berapa ejen yang anda perlukan, berapa target jualan yang anda nak letak pada ejen. Okay, so benda ni akan bagi gambaran yang jelas sebelum kita buat apa-apa. Boleh kita adjust pada peringkat ni. Dan satu lagi saya nak tekankan, katakan kita letak target restock ejen kita adalah RM2,000 sebulan. Tugas kita sebagai founder ataupun owner adalah untuk membimbing, membantu dan memberi perancangan kepada setiap ejen macam mana mereka nak buat jualan RM2,000 sebulan. Apa aktiviti yang perlu mereka buat supaya mereka capai RM2,000 sebulan. Itu kita kena ajar diorang. Okay, so bila kita fokus pada diorang menjana 2,000 ni sebulan, restock 2,000 sebulan ni, kita akan hit target kita 200,000 sebulan. So kita hanya fokus kepada yang ini sahaja. Okay, harap video ni membantu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal dari Nasihat Niaga dan juga cikguclosing.com.